Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kembali lagi kita dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 1 bersama saya, Cikgu Nazar. Okey, kali ini kita masih lagi dalam unit 7, telitinya Rizal. Tetapi tajuk apakah yang kita akan pelajari hari ini? Cuba kita lihat, iaitu tajuk panduan membeli kasut. Cikgu tahu semua dah ada pengalaman membeli kasut kan? Tapi kali ini kita cuba lihat apakah yang terkandung dalam tajuk ini dan apa yang akan kita pelajari, iaitu kemahiran dia adalah kemahiran menulis. Jadi anda boleh jangkakan banyak aktiviti penulisan ini kan. Kemudian kemahiran tata bahasa yang kita akan pelajari adalah kata adjektif dan kata kerja pasif. Apakah dua kemahiran tata bahasa ini? InsyaAllah cikgu akan cuba terangkan sebaik mungkin kepada anda semua. Jadi kalau anda semua dah bersedia, jom. Baiklah, murid-murid semua, aktiviti kita yang pertama iaitu menjawab soalan berdasarkan teks. Okey, untuk aktiviti ini anda diberikan satu teks yang anda perlu baca, kemudian diikuti dengan soalan. Bagaimana nak menjawab soalan ini dengan lengkap dan tepat? Di sini cikgu akan bimbing anda semua macam mana nak menjawab soalan dengan lengkap. Okey, kita lihat teks yang diberi. Okey, anda boleh rujuk pada slide cikgu ataupun di dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 1 muka surat 42. Okey, kalau tak jelas dalam slide, tak jelas dalam video ni, cuba rujuk buku teks anda ya. Cikgu tahu anda ada bersedia dengan buku teks masing-masing. Okey, teksnya bertajuk panduan membeli kasut. Cikgu dah bagi tahu tajuk pertama tadi kan, panduan membeli kasut. Semua ada pengalaman beli kasut kan? Okey, kasut masa membeli kasut untuk sekolah, untuk perayaan, okey. Semua ada pengalaman ni semua. Baiklah, kita lihat. Ni adalah pengalaman Rizal, okey. Kita lihat petikannya. Rizal pergi ke kedai kasut. Dia pergi dengan ayahnya. Mereka pergi pada waktu petang. Rizal memilih kasut yang tapaknya lembut. Oleh itu, kakinya berasa lebih selesa. Rizal memakai kedua-dua belah kasut. Kemudian dia berjalan beberapa langkah. Dia memastikan kakinya selesa dengan kasut itu. Baiklah, soalan yang pertama, cuba anda lihat di sini dah pun dibuat untuk awak, dah diberi contoh kepada anda. Tetapi bagaimana jawapan ini diperolehi? Okey, soalannya, Rizal pergi ke kedai kasut dengan siapa? Mudah kan? Rizal pergi ke kedai kasut dengan siapa? Dari mana jawapan ini datang? Okey, cuba kita lihat petikan yang pertama pada gambar yang pertama. Okey. Di sini Rizal pergi ke kedai kasut. Dia pergi dengan ayahnya. Nampak tak tulisan berwarna merah ini? Dengan ayahnya. Okey, di sini untuk mula membuat jawapan, cikgu sarankan, okey, yang paling mudah anda ambil sebahagian daripada soalan yang disediakan di sini. Rizal pergi ke kedai kasut dengan siapa? Tengok, dia ambil sini kan, sama kan? Rizal pergi ke kedai kasut dengan ayahnya. Nampak tak tulisan warna merah ni? Di sini. Yang warna hitam ni ambil sebahagian daripada soalan di sini. Mudah. Dan tu cara yang paling mudah. Okey, kepala jawapan ambil daripada soalan itu sendiri. Kemudian jawapan ambil daripada petikan. Saya ulang sekali lagi ya. Rizal pergi ke kedai kasut dengan siapa? Ambil bahagian ni. Rizal pergi ke kedai kasut dengan ayahnya. Sini tulis dengan ayahnya. Mudah kan? Baiklah, kita lihat soalan yang kedua. Bilakah mereka membeli kasut? Bilakah mereka membeli kasut? Jawapannya ada di sini kan? Okey, tapi untuk kepala jawapan kita ambil di sini dulu. Mereka membeli kasut. Kita buangkan kata tanya ini, bilakah ini kita singkirkan. Kita mulakan dengan mereka. Huruf besar. Mereka membeli kasut pada waktu petang. Tengok yang cikgu garis ni, pada waktu petang. Kita ambil bermula di sini. Sebahagian daripada soalan, mereka membeli kasut pada waktu petang. Ditulis seperti ini. Sama kan? Mereka membeli kasut pada waktu petang. Itu cara yang paling mudah. Okey, ambil sebahagian daripada soalan,
dan ambil isi jawapan daripada petikan. Okey, kita buangkan kata tanya di sini. Nombor 3. Rizal memilih kasut yang bagaimana? Di sini kita nak ambil mana? Rizal memilih kasut. Lihat dalam petikan, tapaknya lembut. Jadi jawapan dia, Rizal memilih kasut yang tapaknya lembut. Ini diambil sampai yang, kemudian diambil daripada petikan tapaknya lembut. Nombor 4. Mengapakah Rizal berjalan beberapa langkah? Macam mana anda dapatkan jawapan? Ambil di bahagian ini kan, Rizal berjalan beberapa langkah. Kenapa? Di sini jawapan dia. Memastikan kakinya selesa dengan kasut itu. Rizal berjalan beberapa langkah kerana, ingat bila mengapa diikuti dengan kerana, sebab kan. Okey, menyatakan sebab. Rizal berjalan beberapa langkah kerana dia memastikan kakinya selesa dengan kasut itu. Ni ditulis warna merah ni. Yang warna merah daripada petikan, yang berwarna hitam kita ambil sebahagian daripada soalan itu sendiri. Ini cara jawapan yang lengkap. Kita ambil sebahagian daripada soalan, diikuti dengan isi jawapan daripada petikan itu sendiri. Ini cara yang lengkap. Anda boleh je ambil yang ringkas. Bilakah mereka membeli kasut? Pada waktu petang. Betul jawapan dia, pada waktu petang, tetapi tak begitu lengkap. Jawapan itu tak begitu menarik. Jadi kalau anda dapat markah yang baik, buat jawapan yang lengkap. Ada beza kan? Jawapan yang baik dengan jawapan yang biasa-biasa. Okey, di sini cikgu bagi jawapan yang lengkap. Okey, cikgu harap anda semua dapat faham. Kita terus ke aktiviti yang seterusnya. Boleh tahan panjang juga penerangan cikgu untuk aktiviti kita yang pertama itu tadi kan. Tapi tak apa, itu kemahiran yang asas dan sangat penting untuk anda semua ya. Jadi cikgu harap anda semua faham dan dapat menguasai kemahiran tersebut. Baiklah, untuk aktiviti kita yang seterusnya iaitu kata adjektif. Okey, aktiviti ini memerlukan anda semua untuk membina ayat, menggunakan kata adjektif dengan betul. Apakah dia kata adjektif? Definisi dia adalah kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan, ingat, menerangkan keadaan atau sifat. Menerangkan keadaan atau sifat. Bagi kata nama, ingat lagi kata nama, benda, objek, haiwan, tumbuhan, semua di sekeliling kita adalah kata nama. Benda-benda tu ada nama semua kan, objek. Ia adalah kata nama. Jadi kata adjektif ni untuk menerangkan keadaan ataupun sifat objek tersebut ataupun kata nama tersebut. Kita lihat ada 5 contoh kata adjektif di sini, iaitu kotor, wangi, bersih, kecil dan kering. Baiklah, kita lihat bagaimana kata adjektif digunakan di dalam ayat. Yang pertama, kotor. Rizal terpijak lumpur di taman permainan. Kaki Rizal kotor. Lihat yang berwarna merah ni, ini adalah kata adjektif menerangkan keadaan ataupun sifat kaki Rizal pada ketika itu. Setelah dia pijak lumpur, kaki Rizal kotor. Jadi menerangkan keadaan kaki Rizal kotor. Jadi kotor ini kata adjektif. Nampak di situ penggunaannya di dalam ayat. Untuk menjelaskan keadaan kaki Rizal. Wangi. Setibanya di rumah, Rizal membasuh kaki. Dia menggunakan sabun yang wangi. Jadi wangi ini merujuk kepada sabun tersebut. Sifat sabun tersebut adalah wangi. Jadi wangi adalah kata adjektif untuk sabun di dalam ayat ini. Yang ketiga, bersih. Rizal membasuh kakinya sehingga bersih. Bersih menerangkan keadaan kaki Rizal pada ketika itu. Jadi bersih adalah kata adjektif untuk kakinya. Kemudian kita lihat di sini kecil dan kering. Tak ada contoh. Jadi maknanya kita kena bincang bersama. Cuba kita lihat bagaimana nak bina ayat ni. Cuba fikir sejenak. Tak apalah, bagi contoh yang cikgu dah fikirkan ya. Mungkin anda ada jawapan sendiri. Tak apa, tak ada masalah. Kita lihat. Rizal mengelap kakinya menggunakan tuala kecil. Tuala kecil. Kecil ini cikgu gunakan untuk menerangkan keadaan tuala ini. Sifat tuala ini kecil. Rizal mengelap kakinya menggunakan tuala kecil. Setelah dilap, kaki Rizal pun kering. Jadi keadaan kaki Rizal akhirnya kering.
Jadi kata sifat dia yang akhir kaki Rizal kering. Jelas kan? Mungkin anda ada idea sendiri. Tak apa. Okey, anda boleh berlatih. Boleh baca semula penggunaan kata adjektif ini, dan banyak lagi kata adjektif yang kita akan jumpa dalam pembelajaran bahasa Melayu kita yang akan datang. Okey, itu saja untuk penerangan kata adjektif. Kita terus kepada aktiviti kita yang ketiga. Aktiviti ini adalah berkaitan kemahiran tata bahasa yang seterusnya, iaitu kata kerja pasif. Okey, di mana aktiviti ini kita semua akan membina ayat dengan menggunakan kata kerja pasif dengan betul. Okey, kita akan bina ayat sekali lagi. Kan cikgu bagi tahu aktiviti ini, hari ini kita banyak aktiviti penulisan. Jadi banyaklah aktiviti membina ayat. Okey, membina ayat jawapan tadi berdasarkan petikan, membina ayat berdasarkan kata adjektif. Sekarang membina ayat menggunakan kata kerja pasif. Sebelum kita bina ayat, kita kena faham maksud kata kerja pasif dulu, iaitu kata kerja pasif ialah kata kerja hasil perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Pening ke? Ada dua contoh yang anda boleh senang ingat bagaimana kita nak bezakan kata kerja pasif dengan kata kerja aktif. Okey, biasanya kita lihat contoh kata kerja aktif. Azura membaca buku. Ini ayat aktif. Jadi kata kerja membaca ini kata kerja aktif. Biasanya ayat kata kerja aktif menkan. Okey, dia tak ada bermula dengan di seperti kata kerja pasif. Kita lihat, ini ayat yang sama, membawa maksud yang sama. Azura membaca buku, kata kerja aktif. Tetapi kalau diubah menjadi kata kerja pasif, buku dibaca oleh Azura. Lihat, membaca menjadi dibaca. Jadi kebiasaannya bukan semua ya, kebiasaannya kata kerja pasif bermula dengan di. Okey, baca kata kerja, dibaca menjadi kata kerja pasif. Dan petunjuk yang kedua, biasanya si pelaku berada di belakang ayat. Okey, buku dibaca oleh Azura. Dalam ayat pasif, si pelaku berada di belakang ayat. Perbuatan berada di depan, kata kerja berada di depan. Buku dibaca oleh siapa? Azura, si pelaku ni kan, yang membaca ni. Tapi kalau aktif, yang membaca ni ataupun si pelakunya berada di hadapan. Azura membaca buku, dia jadi iaitu aktif. Pasif, membaca ditukar kepada dibaca. Itulah yang dimaksudkan dengan kata kerja pasif hasil perubahan ayat aktif membaca tadi, menjadi ayat pasif dibaca. Faham tak? Dia berubah. Kita lihat contoh di dalam ayat yang lain. Di sini contoh-contoh kata kerja pasif. Okey, ada 5 lagi contoh di sini. Disangkut, dilap, disusun, disapu, ditukar. Okey, kita baca. Ini bilik Rizal. Bilik ini dikemas oleh Rizal. Dikemas ni kata kerja pasif. Ini ayat pasif. Dia dibantu. Okey, kata kerja pasif oleh ayah, ibu dan kakaknya. Okey, jadi ini ayat pasif. Okey, dibantu. Okey, bagaimana jadi aktif pula? Okey, Rizal mengemas bilik ini. Jadi mengemas. Rizal jadi di hadapan. Rizal mengemas bilik ini. Okey, ayah, ibu dan kakaknya membantu Rizal. Itu aktif. Yang tu kemahiran yang lain pula. Jadi faham kan, kata kerja pasif bermula dengan di, kebiasaannya. Di sini disangkut. Okey, baju disangkut oleh ibu di dalam almari. Contoh. Okey. Tingkap dilap oleh ayah. Sampah disapu oleh kakaknya. Buku disusun oleh Rizal. Okey. Kemudian ini pula, cadar tilam ditukar. Okey, cadar tilam ditukar oleh Rizal. Itu ayat pasif dia. Cikgu pun dah kelang kabut sekarang. Okey, tak apa. Cikgu harap anda faham ya. Kalau ada masalah lagi,
Boleh ulang semula di bahagian di mula-mula penerangan cikgu berkaitan kata kerja pasif ini tadi. Okey, perlahan-lahan. Okey, itu kelebihannya anda belajar guna video. Ikut rentak sendiri, anda boleh ulang semula sehingga anda faham. Seterusnya, untuk aktiviti ini kita bertukar buku pula, buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 1 jilid 1. Okey, anda boleh lihat pada muka surat 45 buku anda semua. Anda akan jumpa soalan dalam aktiviti 3 seperti ini. Okey, untuk aktiviti ini rujukan di dalam buku teks muka surat 42 ataupun penerangan cikgu di awal video tadi. Ingat lagi? Boleh ulang semula ya. Okey, tak ada masalah. Ikut rentak sendiri. Okey, arahan dia tulis jawapan. Ini penyataan dia, petikan dia. Anda kena faham ayat ini untuk menjawab soalan di bawahnya. Okey, kita lihat kasut Rizal telah kotor. Dia hendak membasuhnya. Soalannya, mengapakah Rizal hendak membasuh kasutnya? Okey, mengapakah Rizal hendak masuk kasutnya? Ingat lagi, mula-mula untuk memulakan jawapan yang lengkap dan baik, ambil sebahagian daripada soalan kan. Okey, kita lihat di sini. Rizal hendak membasuh kasutnya. Jawapan dia ada di atas kan? Telah kotor. Adakah kita terus sambung? Rizal hendak membasuh kasutnya telah kotor. Macam tertinggal sesuatu kan? Ingat, apabila mengapa, mesti untuk menyatakan sebab kita gunakan perkataan kerana. Okey, jadi ayat yang baik adalah Rizal hendak membasuh kasutnya kerana ia telah kotor, ataupun kerana telah kotor, boleh juga. Ini ayat yang lengkap dan tepat dan baik. Kalau 5 markah, cikgu bagi full 5 markah kalau boleh jawab macam ni. Okey, mudah kan? Okey, kita lihat gambar yang kedua. Yang ini pun cikgu akan bimbing juga. Tapi yang gambar yang ketiga dia kepatak, anda kena buat sendiri. Okey, janji tahu kena buat sendiri. Okey, sebelum tidur Rizal merendam kasutnya. Soalannya, bilakah Rizal merendam kasutnya? Tahu kan, sebelum tidur kan? Jadi untuk memulakan jawapan, ambil Rizal merendam kasutnya sebelum tidur. Ini terus ambil Rizal merendam kasutnya sebelum tidur. Mudah kan? Begitulah yang ketiga dan keempat. Anda kena baca ayat dan fahami, baca soalan, ambil sebahagian daripada soalan dan ambil jawapan di atasnya. Jadi Rizal memberus apa? Jadi Rizal memberus tahu kan? Tulis di bawah dengan kemas. Begitu juga yang keempat. Boleh pause video ini, hentikan sebentar. Okey, boleh salin ataupun lihat rujuk semasa anda buat latihan nanti. Okey, kita teruskan dengan aktiviti kita yang selanjutnya dalam buku aktiviti. Aktiviti 4, buku aktiviti jilid 1 muka surat 46. Dalam aktiviti ini mudah dan menyeronokkan. Banyak gambar dan nampak macam ada puzzle di sini kan. Silang kata, iaitu lengkapkan silang kata. Pernah tak buat? Jom cikgu akan terangkan. Okey, di sini pembayang dia. Okey, pembayang kepada silang kata ini. Yang pertama, kasut yang masih lembab itu dijemur oleh kakak. Nombor 1. Jadi lembab, dia dah jawab di sini. Lembab. Dah 3 garis. Jadi anda kena cari nombor 1 ini kan. Lembab. Jadi isilah lembab di sini. L sudah, EMBAP, isikan di sini. Mudah. Okey. Kata adjektif ingat lagi. Yang kedua, Rizal menggunakan sikat yang apa? Bermula dengan ber, berakhir dengan H. Apa? Fikirkan kata sifat untuk sikat ni. Ingat lagi latihan kita minggu lepas, sikat Rizal yang apa? Ber. Cikgu tak nak sambung. Fikir sendiri. Jadi ini ditulis di bahagian ini. Isi tempat kosong dan isi juga di dalam kotak ini, dalam silang kata. Ber. Fikir sendiri. Yang ketiga, kuku Rizal bersih. Dan isi tempat kosong di sini, jawab di sini. Bersih dan apa?
bermula daripada P akhir dengan K. Okey. Yang keempat, air yang tumpah itu dilap oleh kakak sehingga bermula dengan K, berakhir dengan G. Di sini isi tempat kosong dan isi dalam kotak dalam silang kata. Akhir sekali gigi Alia, nombor 5, isi di sini dan ruangan dalam silang kata. Kerana dia rajin menggosoknya. Mudah dan menarik kan? Fikir baik-baik. Okey. Aktiviti seterusnya. Banyak ni. Aktiviti 4 dalam buku aktiviti jilid 1. Okey, muka surat 47. Lengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Okey, ini perkataannya tak lengkap, tak lengkap. Okey, boleh rujuk muka surat 43. Okey, kata adjektif juga ni. Okey, kasut sekolah Rizal telah, cuba lihat gambar pembayangnya, adalah telah longgar. Longgar ke ni? Ketat. Ketat ke ni ataupun lebar? Kasut sekolah Rizal telah lebar. Lihat gambar. Jadi jawapan dia cikgu bagilah. Okey. Ni jawapan dia. Bulatkan dan tulis di sini ketat. Kasut sekolah Rizal telah ketat. Mudah saja kan? Nampak banyak aktiviti ni banyak, tetapi ini tulis perkataan saja. Aktiviti yang pertama tadi baru tulis ayat yang panjang. Okey. Juga tahu anda semua rajin. Perlahan-lahan insya-Allah siap ni. Okey. Lanjutkan dengan nombor 2, Rizal motong kukunya supaya mak memilih tuala yang pilih dan bulat dan tulis. Bilik air itu berbau wangi, sedap, nyaman setelah dibasuh. Akhir sekali bilik Rizal kotor dan apa? Bilik Rizal bersih dan apa? Di sini ada dua jawapan. Maknanya anda kena bulatkan dua. Mungkin kotor dan bersih. Adakah? Boleh ke? Bilik Rizal kotor dan bersih. Tak ngamnya kan? Mungkin bersih dan kemas. Mungkin. Jadi fikirkan baik-baik. Bulat dan salin. Okey? Okey. Yang ketiga. Seterusnya ada lagi. Jom kita lihat. Sampailah kita kepada aktiviti kita yang terakhir, iaitu aktiviti kita yang keempat, aktiviti 5 dalam buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1 muka surat 48. Arahan dia, bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan. Bina ayat mudah, perkataan dah diberi, hanya perlu sambung. Cikgu nak bagi contoh mudah. Okey, bilik air ini ada kan? Bilik air ini dihias. Bilik air di sini. Bilik air ini dihias. Maaf, tersasul pula cikgu. Bilik air ini dihias apa? Oleh Rizal. Kita sambung menggunakan oleh. Okey, bilik air ini dihias, yang ini diambil letak sini, oleh, yang ini kita sambung Rizal, dah disediakan. Okey, bilik air ini dihias oleh Rizal. Senang kan? Yang kedua, mangkuk tandas ini dicuci oleh kakak. Senang kan? Yang ini pula dia tak bagi dah. Tandas ini dipam oleh ayah. Ini tingkap ini bagus dibuka oleh ibu dan tulis dengan cantik dan kemas. Boleh. Banyak kan latihan kali ni. Tak apa, rajin kan. Jadi aktiviti yang agak mencabar adalah aktiviti yang pertama dan keempat ini saja. Yang kedua, ketiga hanya mengisi tempat kosong. Perkataan pendek-pendek je kan. Yang susah pertama dan keempat saja. Anda boleh buat. Banyak masa. Masa PTPR untuk BM panjang kan. Jadi pastikan anda lengkapkan keempat aktiviti ini. Okey? Macam mana? Susah ke latihan ini? Banyak kan? Tapi tak apa. Anda kan belajar kat rumah, jadi senang. Jadi boleh berhenti sekejap, rehat, minum, sambung lagi. Ataupun boleh tanya dengan abang ataupun kakak, ataupun ibu ataupun bapa dekat rumah. Tanya je tahu, jangan suruh mereka buat. Cikgu tahu kalau anda suruh ibu bapa ataupun kakak dan abang awak buat, tulisan tak sama. Jadi kena buat sendiri. Tanya kepada mereka macam mana anda buat, ataupun ulang semula video ni. Ni kelebihannya belajar menggunakan video. Okey,
Sampai jumpa lagi di video pembelajaran kita yang akan datang. Bye-bye.